Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha wajhillah qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehinggalah perkataan dia Al-Khamisat As-sadisatu qurbul malaikati minka wa sururuhum bizalika. Keenanya kelebihan berzikir, manfaat zikir itu adalah hampir malaikat daripadamu. Malaikat suka duduk dekat dengan orang berzikir, dan suka mereka itu malaikat dengan yang demikian itu. Malaikat duduk dekat dan malaikat suka. Apa saja bentuk zikir, sembahyang, baca Quran, gapo-gapo pun, ke antara kelebihan dia adalah malaikat duduk dekat dengan majlis-majlis zikir. Sebagaimana kita baca tahu sebelum ni, apabila ada majlis zikir, malaikat akan mari khumum. Ni tandanya malaikat tu suka dengan orang yang berzikir. As-sabi'atu qurbullahi ta'ala minka wa kaunuhu ma'aka bila takyifin wala tahdidin. Yang ketujuh, hampir Allah daripadamu. Kiasnya, bukan kata Tuhan hampir apabila kita berzikir, zat kita semakin rapat dengan zat Tuhan. Tak, mustahil benda tu berlaku. Kerana Tuhan ini tidak dipengaruhi oleh tempat. Kita sebut dah, apabila kita kata Tuhan tidak bertempat, kita kena nafi 10 perkara. Apabila kita kata Tuhan tidak bertempat, kita nafikan daripada Tuhan 10 perkara. Pertamanya, arah yang 6. Tuhan tidak berada di atas, di bawah, di hadapan, di belakang, di kanan, di kiri makhluk. Kedua, Tuhan tidak berada dekat dan jauh, kerana benda ini tempat. Dekat, jauh.
Lepas tu Tuhan tidak berada di dalam dan di luar makhluk. Lepas tu Tuhan duduk mana? Tuhan tidak bertempat. Lepas kalau tidak duduk dalam, duduk luar, ada orang kata sesat, orang kata Tuhan duduk dalam diri. Lepas tu kalau orang kata Tuhan duduk luar daripada diri, tidak kau tepat, kau dalam dengan luar ni tempat, maka Tuhan tidak bertempat. Tak faham saya, bukan duduk luar, bukan duduk dalam. Muka Tuhan ke? Laisa kamislihi syai'. Sifat dia mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi hampir Allah Ta'ala ini yakni rahmat kasih sayang dia. Sebagaimana hadis, apabila 2/3 malam maka Allah Ta'ala turun dalam ayat tu. Nazala Rabbuna. Hadis nuzul dipanggil. Hadis mengenai turun. Jadi maksud turun itu bukan Tuhan. Zat Tuhan turun. Tuhan tidak berkait dengan tempat. Duduk jauh, tinggi, atas, bawah. Kerana perlu turun. Lepas tu, kasih sayang dia semakin hampir dengan makhluk apabila 2/3 malam. Kasih sayang dia. Kiasnya, kecek kias. Awak berada di dalam hati saya. Maksud awak duk ada dalam hati. Pecah hati dia pergi hospital lah jawapan dia. Maksud dia saya sentiasa ingat awak. Tak ada kaitan langsung. Jauhnya. Tu maksud dia kecek balarah. Tetapi ada satu golongan ni dia tak terima balarah. Dia kata dalam Al-Quran tidak ada majaz-majaz, sindiran-sindiran. Kinayah-kinayah tak ada. Semua makna zahir berlaku. Mari mana tak tahulah. Tulis kita ulumul Quran. Tulis kita usul tafsir. Tulis kita kata Al-Quran ni tak ada balarah. Semua zahir berlaku. Nak mendukung pendapat mazhab dia. Kita jumhurnya kata ada balarah dan sindiran, majah-majah dan kinayah di dalam Al-Quran. Kerana banyak ayat Quran, kalau kita tidak takwil ayat Quran itu akan membawa kepada bercanggahan di antara sama-sama ayat Al-Quran. Sedekah satu ayat Quran, kalau tidak tak takwil, maka akan bercanggah. Dia kata takwil ni khalaf ya. Tak khalaf dengan salah kedua-duanya takwil. Siapa dia kata salah tidak takwil, salah pegang zahir. Wahabi saja pegang zahir. Lepas tu salah takwil juga. Misalnya perkataan istawa ataupun perkataan yadun ataupun perkataan wajhun ataupun perkataan sak, beberapa perkataan tu, maka semua itu salaf mentakwil kata bukan makna zahir. Patut apa dia makna dia? Tak tahu. Tu dipanggil tafwid, menyerah ke semuanya kepada Allah. Kita hanya beriman dengan lafaz, makna dia tidak sesuai, maka kita tak beriman dengan makna, tapi kita beriman dengan lafaz dia. Wajib beriman. Maka lagu tu pun orang dipanggil takwil juga. Tapi takwil secara ijmali dipanggil. Kalau khalaf, dia pakai terjemuh direct lalu. Istawa makna istaula. Wajhun makna zat. Yadun bermakna kudrah. Terjemuh lalu. Maka ni ulama khalaf. Nak pegang cara khalaf boleh, nak pegang cara salah boleh. Salah aslam, khalaf ahkam. Boleh berlaku. Jangan pegang zahir saja. Pegang zahir dipanggil kaum zahiriyah ataupun kaum hasyawiyah dipanggil. Imam Ghazali sebut ni puak-puak keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami Al-Quran.
Maka hampir Allah Ta'ala daripadamu. Kena faham hampir sini bukan makna zat, bukan makna gapo. Dan adalah ia sertamu dengan tiada berkaifiat. Tuhan sentiasa bersama kita. Apa maksud sentiasa bersama kita? Tuhan duduk berdepek dengan kita ke? Lepas tu berapa orang Tuhannya dengan demo. Maksud dia adalah pengetahuan Tuhan, penjagaan Tuhan sentiasa dengan kita, kerana Tuhan lah yang menjaga semua makhluk ni dengan tiada kaifiyat, dan tiada berhak, tiada berbatas. Contoh berbatas, Tuhan duduk dengan kita, Tuhan tak duduk dengan orang lain, itu berbatas. Berkaifiat, duduk lagu mana? Lagu mana tu kaifiat dipanggil. Tuhan duduk lagu mana? Berepek dengan kita ke, duduk dalam ke, duduk celah kita ke, masuk dalam kita ke mana? Tak ada kaif. Hak kita berimannya, kata Tuhan bersama kita sahaja. Lagu mana cara dia bersama kita? Tak tahu. Lepas tu dia mau tahu mana Tuhan bersama kita. Doa ayat Quran kata, apabila mu sebut aku sebutmu. Aku akan bersama dengan orang yang bersabar. Sudah bersama lagu mana tu? Kita beriman dengan ayat-ayat dan hadis-hadis menyatakan Tuhan bersama kita. Ya. Tetapi kaifiat lagu mana kita tak tahu. Bukan tidak tahu. Tuhan ni ke mukhalafah lil hawadis. Memang Tuhan bukan kata duduk dengan zat, bukan kata adalah duduk dia nya, cuma saya tak tahu. Bukan maksud tak tahu lagu tu. Maksud dia Tuhan bukan duduk dengan zat, mukhalafah. Kerana firman Allah Ta'ala di dalam hadisul qudsi, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu zakarani, rawahu Muslim. Artinya ni kelebihan berzikir. Bapa kita berzikir kerana kita dengar hadis-hadis ayat Quran berkait dengan lagu ni lah. Gapo dia nya kelebihan dia dalam hadis kata adalah aku pada sengko hambaku denganku. Maksud aku dengan sengko hambaku yakni mu seko gapo dengan aku akan buat serupa dengan hak mu seko. Oh, Tuhan jadi hamba kita pula. Kita nak seko lagu ni, Tuhan pun buat lagu ni. Kita seko lagu ni, Tuhan buat lagu ni. Kita seko lagu tu pun Tuhan tak kedai dah. Maka Tuhan bukan ikut sengko kita sebenar. Ikut ingin iradat dia. Ikut takdir dia, ikut ilmu dia. Tetapi apabila ilmu dan iradat dia, maka jadilah sengkoe kita. Hamba boleh seko lagu ni dengan Tuhan ni, Tuhan takdir dah. Maka Tuhan bukan ikut seko hamba, tetapi ikut iradat dan ilmu dia. Tetapi sama telah berbetulan dengan keinginan hamba, maka seolah-olah Tuhan ikut sengko orang. Sengkoe orang. Maka sebab itulah belajar sengko baik dengan Tuhan. Sangka baik dengan Tuhan lagu mana? Hamba buat ibadat ni mudah-mudahan Tuhan terima. Hamba jadi baik ni mudah-mudahan Tuhan kekal sampai mati. Hak ni duduk seko jahat, duduk tengah semaya seko kata Tuhan tak terima. Duduk baik-baik kata hamba baik ni takut mati kafir tak tahu. Sedap. Mati kafir lagu mana? Nyo tahu mana? Seko tak comel dengan Tuhan. Maka seko tu kena seko comel. Kerana insya-Allah benda berlaku menurut sengkoe dan anggapan kita. Dan aku sertanya, ni aku sertanya sekira-kira menyebut ia seseorang akan daku. Sekadar kita nak tahu Tuhan bersama kita lagu mana. Apabila kita berzikir sebut nama Tuhan, maka Tuhan bersama kita. Kalau kita malah berzikir, Tuhan tak ada dengan kita. Macam gitulah. Ya bukan lagu tu sebenarnya. Orang kafir pun Tuhan cara. Kau tak berzikir tak gapo.
Tetapi nak royak rahmat kasih sayang hamba itu duduk dengan orang-orang yang menyebut nama hamba. Tanda Tuhan sebut nama kita, kita sebut nama Tuhan. Atas asaminah yang ke-8. Isra'ul hafazah likatbi hasanati lizakiri. Kelapanya kelebihan zikir, bersegera malaikat memelihara segala amal manusia. Malaikat hafazah hok jaga tulisan tu, gapo dia? Menyurat akan kebajikan bagi orang berzikir. Tak tangguh-tangguh lagi. Buat kebajikan, tulis selalu. Naik semangat, naik seh. Malaikat hok tulis amalan bagi orang berzikir. Kalau orang malam berzikir, lengah-lengah juga. At-tasi'atu yang ke-8, bu'du syaitani minka. Kesembilannya jauh setan daripadamu. Kelebihan zikir. Kelebihan zikir, setan jauh daripada kita. Kita nak suruh setan jauh daripada kita, banyak ke berzikir. Banyak ke berzikir. Tapi apabila setan lari daripada kita, separuh dah kejahatan itu tak ada. Tetapi ada lagi jahat. Apa dia? Kepala jahat dia itu adalah nafsu jahat kita. Maka nafsu jahat kalau berzikir, nafsu perempuan, nafsu kepada harta, nafsu kepada goni, maka tak lari dengan sebab berzikir. Faham apa dia? Ingat mati. Ingat mati nafsu pun kohoslu. Ya tak boleh lari sebab nafsu ni diri kita. Ya tak pecah nafsu ni. Cuma apabila kita ingat mati, dia jadi kau itu nah. Kata Syekh Afdaluddin. Berkata Syekh Afdaluddin rahimahullahu ta'ala, inna syaitana yarkabu ahadana ka kullama ghafala an zikrillahi ta'ala azza wa jalla fa innahu daiman waqifun tujahal abdi fa kullama ghafala an zikrillahi ta'ala istahwaza alaihi wa kullama zakarallaha ta'ala yanzilu alau kushifa li ahadina la ra'a iblisa yarkabuhu kama yarkabu ahaduna al-himara la'allahu yasrifu kaifa sya'atu lan nahari wal laili. Berkata Syekh Afdaluddin rahimahullahu ta'ala, bahawa setan itu mengenderai akan seseorang daripada kita. Setan ni ukah atas tekak kita, buat kita seperti kenderaan dia, nak kontrol kita. Bila daripada kita tiap-tiap kita lupa daripada berzikir, setan ukah atas tekak kontrol kita selalu. Suruh kita kata orang, suruh kita khianat orang, suruh kita curi barang orang, suruh kita buat benda jahat. Apa? Apabila kita lupa berzikir, ya ukah atas tekak, pegang telinga, kontrol kita selalu. Siap kali kita lupa berzikir. Sebab tu Nabi itu berzikir setiap masa, setiap detik, setiap saat. Lepas tu Nabi tak buah, Nabi buah. Pelik weh. Boleh-boleh buah zikir lagu mana? Nabi kecek dengan orang. Pak kata berzikir. Sudah. Waktu kata kena belajar bab zikir ni. Ambo nak berzikir lagu mana? Ambo nak buah, nak berapa? Kerana apa? Kerana setan itu sentiasa berdiri berbetulan dengan hamba. Duduk depan kita. Setan ni. Pak lagu mana? Tiap-tiap lupa ia hamba itu daripada zikrullah, lupa berzikir, maka mengenderailah dan mengerasi atasnya oleh setan. Setan ukah lalu atas tekak dia.
kontrol dia. Waktu kita kalau mari settle kita gak, tak ingat orang, tak khabar apa dah. Kerana kita jadi kenderaan settle. Maka Nabi kata antaranya, waktu settle suka naik kita apabila kita marah. Nabi kata kalau mu marah tu sambil berdiri, settle ukah atas kepalamu. Sekali atas atas lagu mana? Mu kena duduk. Bapa kena duduk? Kerana kalau kita sambil berdiri, tangan cepat nak naik, kaki cepat nak naik. Maka takut kita buat tindakan menyebabkan kita menyesal, duduk. Katanya Nabi, kalau mu nak marah sambil berdiri, mu duduk. Faham apa nak marah juga sambil duduk? Nak buat lagu mana? Baring. Kerana apa? Nak menjauhkan, nak mempayahkan tindakan hak kita akan menyebabkan menyesal. Kalau sambil baring nak kata orang payah dah, kena bangun rohak sikit. Bertengah baring pun teringat lagi nak marah weh. Lagu mana Nabi kata? Gi ambil air semaya. Kerana tabiat syaitan ni daripada api, maka dia akan kalah dengan ambil air semaya. Maka ambil air semaya. Ambil dengan hak sunat-sunat selalu. Tak itu juga. Nama katanya Nabi, gi bilik air mandi sejuk. Maka kalau orang masuk bilik air mandi terjun dalam kolah, batobek tu nak marah lagi, tak tahu bukan setan dah tu. Kita dah tu nak marah, nafsu jahat kita dah tu. Jangan marah kok setan dah lah. Setan lagi berat dah masa tu. Ni setan pacara. Tak mengaku kata hamba jahat. Duk royak setan jahat. Tu makruh dah, sohodah setan jahat. Kita jahat tu nak royak. Maka mengendarai, mengerasi dan tiap-tiap menyebut akan Allah. Apabila ingat Tuhan, maka turun ia. Sebab tu kalau kita nak marah, astaghfirullahalazim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baca semacam. Lebih-lebih lagi orang Tino. Orang Tino ni daya marah kan. Sekerak bominya cicir, acur lebu. Kalau bukit besar-besar sekali siup ya, terbang. Bominya cicir acur lagi. Orang Tino kali dia marah. Habis benda hak dia hafal. Dalam kamu hidup dia tubik belaka. Segala jenis haiwan, segala jenis tumbuhan, segala jenis makanannya sopoh kita. Tu orang Tino. Sekerak bumi lah boleh kata hacur lebu kena ke dia. Balik sana bung etung dia marah. Maka orang Tino ni kena banyak ambil air semaya. Tak nak marah. Nabi nak marah, Sayyidina Aisyah nak marah, Nabi pergi hidung dia. Ada kata nak suruh hilang marah pergi hidung, ada juga. Pergi hidung lepas tu baca, Ya Allah ya Tuhanku, hilangkan marah hatiku. Tu bahasa Arab. Allahumma azhib ghaiza qalbi. Ya Allah hilangkan marah hatiku. Sebut lagu tu. Ya Allah hilangkan marah hatiku. Buat gitu. Nak marah lagi tak tahu. Habis ring dah. Main linga pula. Awak pergi linga. Tak dengar juga cabut linga-linga. Tak kata berapa dia dah tu. Bukan iblis dah tu. Tak ada orang je bawa sendiri tu masa tu. Maka jikalau dibuka Allah bagi seseorang daripada kita akan hijab. Tuhan kalau Tuhan buka hijab, hak kita tak nampak lah ni sebab kita kena tebing menyebabkan tak nampak benda hak tak nampak. Lah ni hak kita nampak macam kita nampak saing kita nampak hak benda kita nampak sebab tak ada hijab di antara kita dengan tiang ni. Ana boleh tengok tiang ni sebab tak ada benda menghalang ana daripada tiang ni. Kalau ada benda lain tak nampak juga tiang ni. Maka ada makhluk-makhluk Tuhan lindung daripada pandangan mata kita. Kerana apa? Kerana rahmat Tuhan sayang kita. Tak suruh kaya lah nak tengok hatu. Tuhan tutup dah daripada kita. Kelinya nak kita tengok hatu. Mula nak makan nasi payah. Acu nak makan nasi tu ambil kok nasi hatu. Allah Rabbi nak makan nasi lagu mana lah. Tengah nak tidur molek, mari tidur sebelah kita. Allah Rabbi nak tidur lagu mana. Hidup dengan tekan lagu tu.
Maka banyak benda-benda Allah Ta'ala tak tunjuk kepada kita. Pertamanya kerana sayang kita. Kalau nampak hatu ke pakai terkecing dalam bilik lagu tu tak pergi petanda. Kedua, nak uji kita percaya kodok kepada benda-benda lagu tu. Malaikat kita tak nampak, syurga kita tak nampak, hatu tak nampak, jin tak nampak, iblis tak nampak. Kita percaya kodok Nabi Muhammad kata benda tu ada. Orang lah ni percaya kepada jin pun kurafat pula. Oh, percaya kepada jin kurafat. Lepas tu dalam Al-Quran ada surah jin tu. Ada jin. Ni percaya sangat kok benda-benda lagu tu. Tak ada jin. Kecek. Dia kata percaya kepada jin ni orang kampung zaman dulu. Benda-benda kurafat lagu ni. Hanya ajar. Dia mau mengaji kitab gapo. Mau mengajar tauhid lah ni. Tauhid tolu apa lagu ni? Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran ada surah jin. Ada jin tiba-tiba percaya kepada jin pula jadi kurafat. Mengaji mana? Planet Pluto mana? Saya mengaji Tanah Harap. Tanah Harap pun Abu Jahal banyak mana? Abu Lahab pun orang Arab belakang tu kata. Mengaji ilmu lagu tu lah. Bukan mengaji ilmu Nabi-Nabi. Lah ni percaya kepada benda-benda lagu tu kurafat. Mundur, kuno. Orang-orang kampung tak mengaji kena tipu di sesek ni ya. Kita orang doktor. Lah ni orang tak percaya belaka dah. Sakit sikit pergi hospital. Masuk hatu pun pergi hospital. Cocok vaksin. Mati ya kawan tu muka hatu. Hatu yo kena vaksin mati lalu peruh dah. Mati kata tu jawapan dia. Hatu pergi hospital selok hospitalnya. Hospital bukan cara buat hatu. Kena pergi jumpa Ghostbuster. Barulah selamat daripada hatu. Hak ni tidak mengiktiraf tok-tok bomo. Tidak mengiktiraf pakar-pakar dalam bak jin, bak hatu, bak gapo. Iktiraf benda zahir saja. Dah belajar dengan orang kafir. Orang kafir tak percaya benda lagu tu. Dia percaya hak dia nampak ni. Hak benda dia tak nampak, tak sadak percaya lah. Buat dia muka tak ada keimanan lagu tu benda gaib. Kita antara keimanan hak besar kita percaya dengan benda-benda gaib. Muka surat pertama Quran kita baca Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi hudal allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman dengan benda gaib. Lah ni percaya benda gaib kurafat dah pula. Lah ni kita nak suruh percaya benda gaib belaka. Benda supernatural belaka. Benda hak pelik-pelik. Bukan fizik. Fizik ni fizikal ni benda hak ni. Metafizik apa semua benda hak di sebalik hak zahir ni. Sebab tu buat dia tak boleh terima. Kecek dengan orang mati, tak boleh belaka dia. Tak boleh terima sebab dia tengok kubur tu hanyalah batu, pasir saja. Maka pergi buat gapo dia kubur. Pasir batu tak ada faedah. Jololah dia mau tengok fizik, tengok zahir lagu tu. Nabi Muhammad tak sewi tengok zahir. Sebab tu Nabi kata lalu kubur bui salah. Bui salah ke mana? Pasir batu orang tak bui salah ke pasir batu. Nabi Muhammad nak ajar kita tengok benda di sebalik dia. Jangan duk tengok pasir batu saja. Tengok orang duduk dalam tu ada ruh, ada gapo ke. Jangan buat style Amerika kat kita ni. Koya moden, koya gapo nak jadi Amerika selalu. Kecek tu bijak tak mengaji agama pun nak bersyarah mengenai agama. Sikit-sikit kurapak, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit gapo. Kita orang beriman percaya kepada benda gaib. Tuhan kita sendiri pun antara sifat dia zahir batin. Dia kata kalau Tuhan buka hijab, nescaya melihat kita akan iblis itu mengenderai akan dia. Nampak nah setan duduk atas tekuk. Bukan kata masuk atu. Kok masuk atu tu masuk atu ni setan nak goda buat maksiat. Ya setan jin ni gapo dia jin ni. Setan ni masuk dalam golongan jin juga. Iblis gapo dia ni masuk dalam golongan jin juga. Cuma dia ada dua. Pertama hak jin jenis khianat ke orang. Kerja gapo dia demo? Kerja hamba adalah gi atas sihir ke orang. Jin ni
tak apa. Dia tak pernah goda kita buat maksiat. Kerja dia hanya atas sihir, buat khianat ke orang, pulah tekuk orang, tumbuk perut orang, nyepak atas belakang. Tu ya kerja dia. Kedua, hak bahasa jenis goda orang buat maksiat. Hak ni dia tak pulah tekuk orang, tapi dia ada oyak. Ya. Curi ya bagi peri. Nah, kalau beli mahal, curi ya. Dia tak pula tekuk. Maka jin ni ada hak jenis orang guna untuk ahli-ahli sihir, guna untuk hak tu dia tak goda orang. Kerja dia awak kena kau orang saja. Hak dua ni goda orang. Nah. Maka hak kerja iblis-iblis ni kena tambah bulan puasa. Hak goda manusia ni bulan puasa kena berkah tohuk dalam laut. Bukan yang pergi dekat patah. Dak kena tohuk dalam laut buat dia. Lepas tu tinggal hak jin. Jin hak ada lagi. Biarlah jahat pun hak kena puasa. Bukan kata kena ikat belakang jinnya. Moga iblis ni syaitan ni daripada golongan jin juga. Maka hak jadi iblis, hak jadi syaitan, hak mengganggu, hak menggoda manusia, bulan puasa kena ikat tohuk dalam sungai, tohuk dalam laut, penuh dalam laut. Lepas tu hak tinggal tok lebah jin, tok imagine, hak mengaji, hak nak puasa, duduklah dia. Sebab tu kita tengok kadang-kadang bulan puasa orang masuk atu. Bapa masuk atu tidak kena ikat. Hak kena ikat, hak goda orang kena ikat. Hak tak goda orang kerja atas sihir, ni jadi bulan puasa ni. Bulan puasa orang buat sihir jadi orang sebab jin ada, muka hak puasa pun ada. Sekalipun kena kerja juga, overtime pun, biarlah bulan puasa kerja pun, tetapi dia puasa kau gapo jin hak pasti ada celika juga. Jenis buka puasa, buka peti, minum air, ambil air semaya, grup-grup bunyi ulama ambil air semaya. Sedawa, ambil air semaya, pelik sungguh. Apa cetung habisnya minum air. Rajin ambil air semaya, rajin basuh kolah, rajin beki kowe. Nama, kowe sebelah air batu bercerah. Sebelah panas tak minum takut nepuh, tengok kau orang. Hal tu kita boleh nampak iblis duduk atas belakang kita. Seperti ia nak ayat ni. Syekh ni kata berkali dia tengok Tuhan buka kasyah kepada dia, dia kata nak tahu lagu mana pok dia duduk. Seperti mengenderai oleh seorang akehima. Seperti kita naik atas keledai tu lagu mana? Lagu tu lah. Setan buat kita seperti kita naik atas keledai tu. Dan memalingkan akan dia betapa kehendakinya sepanjang siang dan malam. Kita naik atas keledai, kita nak suruh kok kanannya, kau nak kok kanan, nak suruh kok kiri, kau nak kok kiri. Maka kita apabila setan ukah atas belakang, gagu tu. Tuhan nak suruh, setan nak suruh kita buat kainak ke orang, kita buat kainak ke orang. Tu. Al-Ashir ke-10 wallahu a'lam. Lah ni kita dok kecek mengenai hati yang suka berzikir. Hati suka ingat Tuhan. Maka zikir ini masuk dalam kategori hati yang baik juga.